Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu yang berada di kelas 2 Gamma. Okey, tak rasa lama sangat ke kita ni dah ber-PKP ni. Dah lama tak pergi sekolah kan. Tak rindu sekolah ke? Tapi nak macam mana kan, semua ni adalah untuk menjaga kesihatan kita semualah daripada digati virus tu. Okey, tujuan sebenarnya cikgu buat video pada minggu ni nak pertama kali nak mengukuhkan kamu semua punya asas matematik tu lah. Kamu punya, kalau ada lagi yang benda yang tidak faham, benda-benda yang kamu masih lagi di awang-awangan, di kayang-kayangan, masih tak faham apa yang nak dipelajari tu kan. Biasa lah tu, kita ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Jadi cikgu buat video, lagi senang. Kalau lupa, tengok video. Kalau dalam kelas kan, tengok sekali je dalam kelas, tak ada rekod-rekod dah. Ni senang, cikgu rekod terus, bagi kamu faham. Jadi sebenarnya apa yang nak diajarnya ini. Jadi sebab kalau ikut PKP ni tak boleh nak ajar masuk bab baru ke, nak teruskan dengan topik-topik baru untuk matematik ni. Jadi cikgu akan mengukuhkan lagi lah kamu semua ni dengan topik-topik yang dah belajar lah. Terutama sekali topik yang cikgu nak ajar hari ni, topik rumus algebra ni. Topik last itu kita belajar sebelum exam. Jadi tengok masa exam itu pun ramai yang macam terpinga-pinga, macam masih lagi tak dapat jawab, masih lagi yang masa exam tu pegang kepala apa semua, pegang dahi kan. Tengok cikgu tak faham lah, tak boleh jawab lah. Itu jadi itulah yang benda yang fokus utama untuk hari ni. Okey, sebelum tu rumus ni, rumus algebra tajuk hari ni, rumus. Jadi untuk rumus ni cikgu nak kaitkan dengan keseimbangan lah. Dalam hidup kita ni ada keseimbangan kan. Macam setiap benda ni mesti seimbang sebenarnya. Sama juga macam rumus algebra, dia mesti seimbang. Tapi apa yang seimbang ni? Contoh, apa yang seimbang dalam hidup kita ni? Contohnya badan kita, tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni, kalau awak semua split tengah badan kita ni kan, split tengah macam tu, cuba kamu perhatikan, kita ni semua je macam seimbang. Ada pair dia, ada macam kiri dan kanan dia. Faham tak? Mata kita ada kiri kanan. Tak tahu lah dalam video dia tengok macam mana nanti, tapi kita ada kiri kanan. Telinga sama, kiri kanan, yang sama. Kebanyakan manusia yang normal sama. Macam tangan, kiri kanan ada sama, kiri kanan tu. Tapi kenapa cikgu pula duk cakap pasal kiri kanan, keseimbangan pula ni? Nak ajar bio ke apa tubuh badan ni? Bukannya nak ajar sains, nak ajar biologi. Cuma nak cakap yang kita ni basicnya ada keseimbangan, ada kiri dan kanan dia. Kiranya kalau kita nak, kalau macam ambil lah macam ni, contoh dia marker ni, kalau cikgu letak tengah-tengah tak akan jatuh, betul tak? Kiranya kalau betul-betul tengah, cikgu pegang seimbang kiri kanan dia, dia tak jatuh ke kiri ataupun ke kanan, dia tak jatuh. Maksud dia apa? Maksud dia seimbang. Sama juga dalam matematik ni, terutama dalam topik ni. Terutama sekali dalam topik rumus algebra ni. Contohlah cikgu bagi hidup kita ni, kita ada kiri kanan dia. Kanan. Ni kita ada kiri, kita ada kanan. Ni dalam matematik semua ada simbol ni. Sama dengan pelik lah kalau belajar matematik ni tak tahu simbol sama dengan ni. Kiranya betul-betul tak belajar lah tu. Bukan tak tahu tu, tak belajar. Betul-betul kiri kanan. Sama macam ada kita ada kiri, ada kanan dia. Faham tu setakat ni. Untuk pengenalan dia dulu macam ni. Kiri kanan. Apa yang melibatkan rumus? Rumus ni apa benda dalam matematik? Nombor lah, tambah tolak, darab bahagi, semua tu. Yang basic dia, yang asas dia, tambah tolak, darab bahagi. Katakanlah cikgu bagi yang kiri kanan sama ni. Bagi satu rumus lah.
tengok ni. Okey. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, kira apa yang seimbangnya sini, kiranya 2 darab 2 tu sama dengan 4 lah. Kira 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi 2 darab 2 ialah 4. Jadi 4 sama dengan 4. Kita tengok. Jadi 4 sama dengan 4. Jadi betul lah, seimbang lah, betul tu. Kira kanan dia sama, 4 dengan 4. Kamu jangan ingat pula selama ni kamu buat 2 darab 2 tu sama dengan 4 tu, kiranya jawapan dia 4. Memang betul jawapan dia 4. Cuma kiranya dia betul, dia memang seimbang. 4 sama dengan 4. Macam tu. Jadi bila masuk dengan algebra ni pula, apa benda? Tadi rumus faham dah, 2 darab 2 sama dengan 4. Tapi algebra ni apa? Semua dalam kelas itu dah terangkan algebra ni apa. Algebra ni dia tentang huruf. Huruf. Tiba-tiba pula cikgu matematik ni dia tambah huruf pula sekali. Kenapa? Tak apalah. Kiranya benda tu dia ada situasi dia ada penggunaan dia. Memanglah kamu tanya. Itu tanya cikgu apa gunanya nak pakai semua ni dalam kehidupan. Dalam kehidupan dia memang dia tak ada secara zahir dia secara dalaman dia secara secara harfiahnya tak ada, secara ironi dia, secara dalam dia ada. Dia nak meningkatkan kita punya kreativiti, kita punya insight terhadap satu perkara, kita punya tahap mana kita faham. Kita faham atas-atas je ke ataupun dalam-dalam pun kita faham sekali. Macam itulah lebih kurang. Kalau nak cakap panjang-panjang kamu pun tak cukup besar lagi, tak cukup dewasa lagi untuk faham pasal dalam-dalam ni. Tapi bila kamu hidup satu hari nanti, bila kamu dah besar, kamu ingat cakap saya ni, kamu faham apa yang cuba cikgu maksudkan ni. Okey. Cakap dulu tutup introduction, nanti kita sambung dengan pembelajaran. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar lah, nak tunjuk slide, nak ajar kepada kamu semua ni dengan cara lebih ringkas lah cakap. Tapi ringkas tu tak ada ringkas sangat, cuma sebab kamu pun dah belajar, jadi cikgu pun nak ajar secara yang macam untuk yang slide ni, untuk yang slide presentation ni, yang ni. Okey, rumus algebra ni. Tengok ni. Jadi kamu lebih nampak lah dia punya cara tu. Kalau ada benda ni slide, ada video, boleh rujuk, boleh tengok banyak kali. Tak faham baru tanya cikgu. Bukannya tapi rajin-rajinkan lah tanya cikgu tu, jangan malas-malas sangat tak faham. Tak apalah, nantilah suruh ayah ajar le, suruh mak ajar le, abang kakak lah. Tapi tak nak tanya terus pada cikgu dulu. Tanya kat cikgu dulu, jangan malu-malu. Itu pun ada tanya-tanya dalam kelas itu, malu-malu, tak nak tunjuk depan cikgu, takut salah. Tak apa salah. Dalam hidup ni memang kena salah. Bahawa kita belajar nak nak membetulkan kesalahan kita tu. Jangan tahu nak betul je, kita kena salah juga dalam hidup ni. Okey dah. Kita teruskan dengan pembelajaran kita ni. Hari ni cikgu nak ajar pasal rumus algebra. Tadi kita dah terangkan apa tu rumus, apa tu algebra. Tapi kat ni, untuk pembelajaran ni apa yang kamu kena cover lah dalam standard pembelajaran matematik tingkatan 2 ni. Yang pertamanya cikgu akan menerangkan dan memberikan contoh tentang macam mana nak membentuk rumus berdasarkan situasi. Berdasarkan satu situasi, bila ada satu situasi tu dia bagi, kita kena mengeluarkan rumus daripada situasi tersebut. Kiranya kita kena buat satu rumus, dia bagi situasi, kita buat rumus. Itu dulu cikgu terangkan macam mana nak buat nak menilai situasi tu, nak mengeluarkan ayat-ayat daripada situasi tu. Cikgu nak terangkan lagi sekali hari ni supaya lebih nampak lah. Kira ada slide-slide tulis kat whiteboard, kadang-kadang tak nampak, kadang-kadang ada yang silau, ada yang macam tak faham tulisan cikgu pun, kadang-kadang dia cakap
tak apa nak elok le benda le. Jadi ni pakai tulisan komputer, lawa tengok. Lawa lah. Tak ada cakap tak lawa. Jadi senang faham sikit dengan ada color-colornya. Okey, ada bahagi-bahagi apa ni sini. Ni nampak ni ada bawah ni. Rumus algebra kat bawah tu. Okey, lepas dah ajarnya pasal nak membentuk rumus tu, barulah kita akan belajar pasal macam mana nak menukarkan perkara rumus ni bagi satu persamaan algebra tu. Okey, kita dah berbentuk, dah faham cara nak bentuk, apa bentuk rumus tu sendiri. Barulah kita boleh bermain sedikit dengan perkara rumus ni. Macam mana kita nak bermain dengan dia, kita nak tukar dia duduk depan, duduk belakang, mana yang perkara rumus, mana yang pemboleh ubah. Lain tu nanti cikgu akan terang lagi apa bezanya perkara rumus tu dengan pemboleh ubah. Sebab dia dua-dua tu dia ada yang tak faham. Sebab dia dua-dua tu dua-duanya huruf. Dia dua-duanya huruf tapi satunya perkara rumus, satunya pemboleh ubah. Sebab itulah dekat yang seterusnya ni kita akan meneruskan dengan menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain tu diberi. Maksudnya kita dah ada rumus tu, kita dah ada rumus kita. Sekarang ni rumus tu kita tu dalam bentuk huruf kan, algebra. Sekarang ni kita nak masukkan nilai dekat pemboleh ubah kita tu, pemboleh ubah ni. Jadi kita dapatkan nilai dia, nilai sebenar bagi perkara rumus tu. Kiranya kamu ni suka sangat dengan jawapan tu nombor saja. Tu kadang-kadang tanya bila cikgu dulu ingat cikgu ajar perkara rumus ni. Kiranya bila jawapan tu keluar dalam bentuk rumus algebra tu, cikgu mana jawapan dia? Itulah jawapan dia tapi tak boleh nak terima. Jawapan tu ada A, ada B, ada X, ada Y dalam tu tak boleh terima. Tak boleh lah, kena terima lah. Yang ni dia lain, dia ada matematik yang sebelum ni kita belajar. Sebelum ni kita belajar jawapan last tu, dapat akhir tu mesti keluar. Mesti keluar jawapan dia 2, 3, 10, 100. Yang ni tiba-tiba keluar 2A, 3A. Apa benda pula tu? Jangan risau, jangan pening. Benda tu dia macam nak berikan kita ni satu kefahaman yang lain. Sebab dalam matematik kalau belajar depan-depan banyak pakai A, B, C, D, E apa semua X, Y, Z ni. Dia tak pakai dah jawapan straight ni. Tak main dah ni. Lepas ni. Lepas ni kamu akan belajar benda yang lebih lebih kompleks. Jadi kena terima, kena faham, kena hadam semua ni agar kita lebih memahami pelajaran yang akan depan. Jadi pelajaran yang belakang-belakang ni ingat kita kena kuatkan yang belakang-belakang ni. Okey, dah tak banyak cerita. Okey, utama sekali apakah rumus algebra ni cikgu cerita tadi? Yang 2 darab 2 sama dengan 4 tu. Inilah tadi contoh dia cikgu bagi tadi kan. Tengok apa ni? Okey, tadi cikgu ada bagi 2. Wah, tingginya. Darab 2 sama dengan 4. Okey. Sikit. Okey gitu. Okey. Dalam contoh cikgu tunjuk dalam introduction tadi tu, dalam cikgu punya pengenalan tu, cikgu dia cakap 2 darab 2 sama dengan 4. Ni. Yang skrin bawah kecil ni. Okey. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, tu dalam rumus yang biasa, rumus yang standard dia je. Yang biasa. Cuma dalam rumus algebra ni dia ada algebra dia. Ni algebra dia A ni. Dia punya bila melibatkan ABC ni huruf ni, itulah algebra tu. Algebra, rumus algebra tu. Jadi dalam konteks rumus algebra ni kita tak tahu nilai A ni berapa. Sebab itulah nilai A ni dia panggil pemboleh ubah. Jadi sebelum ni kamu pernah dengar kat mana pemboleh ubah apa semua ni? Kat mana? Dekat sains kan. Dia kalau buat. Jadi dalam sains tu kata masuk sains pula. Apalah sikit-sikit kita campur-campur kan. Dalam sains cakap pemboleh ubah ni benda yang boleh ubah-ubah nilai dia. Dia punya keadaan tu kita tak tahu berapa, kita tak tahu dia punya nilai, dia punya besar mana tu, kecil mana dia tu kita
kita tak tahu. Sebab itulah dia panggil pemboleh ubah. Jadi A ni pemboleh ubah kita tak tahu berapa nilai A ni. Itu yang awak saya cakap kena terima tu, kena kena tengok elok-elok tu, supaya awak faham. Kamu semua faham, pelajar-pelajar, adik-adik cikgu ni faham bahawa pemboleh ubah ni adalah rumus kepada algebra ni. Jadi yang depan dia ni, dua ni dia panggil perkali. Perkali. Apa benda perkali ni? Dia perkali ni pula dia macam yalah perkali yang darab. Ni kan maksud dia 2A ni kan 2 darab A. Ingat tu. Dalam kelas saya tu pun cikgu tanya 2 darab A tu pun pening semua. Macam apa benda pula 2 darab A. 2 darab A ni jadilah 2A. Tu dia faham cikgu apa benda 2A. 2A tu 2 darab A. Kena faham sikit 2 darab A tu. Okey, jadi kita senang tulis 2A. Itulah tu dah perkali sebab darab. Darab kan perkali. Pendaraban perkali bahasa lain dia. Jadi 2 ni dipanggil perkali bagi pemboleh ubah ni. Itulah sedikit contoh ni paling senang lah cikgu bagi. Kalau tak faham lagi 2A ni apa benda ni, macam mana 2 darab A ni, 2A ni tak tahu lagi, silalah tengok video ni banyak kali. Silalah mencintai maths tu sekali. Jangan cakap alah maths susah lah cikgu, maths susah lah cikgu. Kalau kamu duk cakap susah, memang sampai bila lah duk susahnya. Memang takkan senang lah dia kalau diri sendiri mudah cakap susah. Ni ada lawa lah ni cikgu punya template. Okey, sekarang ni kita nak cakap pasal ungkapan algebra. Tadi rumus algebra, ungkapan algebra pula. Benda pula. Okey, saya definisi dia. Ungkapan algebra ialah gabungan dua atau lebih sebutan algebra menggunakan operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey. Paling basic tu, paling punya asas tu, yang kita ada dalam matematik ni, tambah, tolak, darab, bahagi. Tu je. Itu je dulu. Tapi dia adalah yang tambah-tambah lagi, kuasa 2, kuasa 3. Jangan ingat itu saja. Itu tanya macam mana nak hilangkan kuasa 2. Tu nanti cikgu ajar balik semua tu. Macam mana nak hilangkan kuasa, nak kuasa 2 tu apa benda tu. Jangan kata tak ingat. Itu semua cikgu pernah tanya, pernah belajar tak kuasa 2 ni? Ada yang jawab delay dia kat belakang. Tak pernah belajar cikgu kuasa 2. Tak pernah belajar cikgu pasal punca kuasa 2. Elok lah tu. Cikgu baru je. Cikgu pun ajar tingkatan 1 je kat matematik. Dalam tingkatan 1 ada bab 3 kuasa 2, kuasa 3. Jangan cakap tak belajar, pernah belajar masa tingkatan 1. Jangan cakap tak pernah belajar. Pening oleh cikgu cakap tak pernah belajar. Nipu tu, tak baik. Okey, rumus algebra ialah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey, ungkapan algebra ni cikgu yang macam cikgu cakap tadi, huruf tu lah. Huruf-huruf tu. Jadi gabungan-gabungan dengan operasi tambah, tolak, darab, bahagi ni jadilah rumus algebra. Yang tu. Cuma dia gabungan dia 2 atau lebih. Tadi cikgu bagi 1 je. Tu buat contoh paling senang. Cikgu nak bagi faham kamu yang ada huruf tu. Tapi dalam yang sebenarnya rumus algebra ni dia ada 2 gabungan lah ataupun lebih sebutan algebra tu. Dia tak adalah A sahaja. Dia kadang-kadang A sahaja tu ada juga. Cuma tu paling senang lah. Nak paling susah lagi, nak paling macam advance lagi, macam lagi ke depan, dia adalah tambah A kuasa 2 lah, tambah B lah, tolak C lah. Itu barulah ungkapan algebra yang macam lagi up sikit dia punya kesusahan tu. Okay, tak apa, jangan fikir susah dulu. Kita fikir yang mudah-mudah dulu. Jadi hari ni cikgu sediakan yang paling mudah dulu untuk kamu faham. Contoh-contoh yang mudah je. Yang sama je, cuma beza dia tambah, tolak, darab, bahagi je cikgu bagi hari ni. Senang je. Okey, seterusnya pada baca dia punya definisi dia panjang, tak faham juga. Baik tengok contoh, senang. Suka kira-kira kan, kita bagi cara kira-kira tu. Okey, ini contoh satu soalan yang yang pertama kali cikgu nak ajar tadi. Cikgu cakap
Cikgu nak ajar yang pasal berbentuk rumus daripada situasi. Jadi ni, soalan ni dia bagi situasi. Kita nak mengeluarkan daripada situasi ni, kita nak keluarkan jadi kepada sedikit informasi-informasi yang kita dapat daripada situasi ni supaya kita boleh berbentuk rumus tu. Jangan cakap picit baca tengok ya Allah cikgu soalan tengok berapa baris panjang. Faham tak cikgu baca panjang-panjang tak faham. Tak apa, jangan relax, panjang-panjang ni dia punya ni je, ayat je. Cuma kita kena pandai pilih mana dia punya dia punya info-info yang kita nak. Yang tak nak tak payah. Kita pendekkan jadi bentuk maths. Okey, cikgu baca soalan dia. Soalan dia cakap macam ni. Okey, Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Okey. Sebab informasi dia je bagi pertama tu perlu ke dalam matematik? Rasa tak perlu pun kan. Kiranya dia nak bagi macam situasi je. Dengan kisah sangat pasal panjang pendek dia tu. Tak kisah sangat apa panjang pendek tu, cuma di situasi tu nak bagi sedap soalan lah, nak bagi awak lagi faham. Sebenarnya lagi panjang tu lagi senang sebab dia dah bagi dah bagi satu situasi yang senang kita nak relate, senang kita nak mengaitkan dengan kehidupan kita. Supaya kita lebih senang nak mengeluarkan kita punya rumus yang kita nak tu lah. Okey, ayat kedua dia cakap kek coklat. Sebab Suzy ni dah jual kek, yang cakap pasal kek lah. Okey, sekejap Okey. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Macam tu dia cakap. Terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Okey, baca panjang-panjang. Faham ke tidak? Okey, cikgu terangkan macam mana. Okey. Pertama sekali dia cakap ni di sini. Okey, ni informasi yang pertama yang dia bagi. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong. Okey, fahamlah situ. Tak faham. Dia jual kek. Akak Suzy ni jual kek. Kira kek yang dijual tu kek coklat. Sepotongnya RM3. Senang. Itu faham dah situ. RM3 satu potong. Okey, kayak ni. Cikgu letak sini kek coklat. Tulis kek coklat. Harga dia RM3 satu. Kayaknya beli satu RM3. Macam tu. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Okey. Yang kedua ni saja dia nak main suruh kita kira lebih sikit. Dia suruh kita kira lebih sikit. Jadi kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Okey, tulis dulu kat sini. 2 kali ganda harga kek coklat. Keluarkan, bagi kecil-kecil, bagi kita nampak lagi senang kita faham macam mana benda tu jadi. Okey, 2 kali ganda harga kek coklat. Kita tengok sini ni. Okey, 2 kali ganda harga kek coklat. Harga kek coklat berapa? Harga kek coklat tu ni RM3. Jadi 2 kali ganda maksudnya kali kan. 2 kali, perkali tengok tadi macam perkali. Perkali ni adalah darab. Jadi 2 darab 3 sama dengan RM6. Jadi harga kek keju ni RM6. Jadi tukar sini RM6. Jadi dah dapat dah dua-dua harga tu. Okey, kiranya Kak Suzy ni jual 2 kek. Satu kek coklat RM3 dan lepas dia cakap yang 2 kali ganda harga kek coklat tu pun kita dah nampak. Okey, 2 darab 3 dapat 6. Okey, dah jelas dah situ. Kita dapat dah kek keju 1 RM6, kek coklat 1 RM3. Okey, itu. Okey, soalan dia kat sini. Dia cakap terbitkan rumus. Okey, nak membentukkan rumus ni terbitkan tu samalah, membentuk terbitkan tu sama. Kena faham ayat tu. Itu bahasa Melayu, cikgu tak nak cover. Itu bahasa Melayu kamu, tanya cikgu bahasa Melayu kamu, fahamkan elok-elok. Okey, terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Okey, sekarang ni dekat sini ni bunyi macam pelik sikit kan. M potong kek coklat.
N potong kek keju. Apa benda tu pula N potong, N potong, N potong. Kiranya kita nak jual kek tu, bilangan kek tu, kita dah tahu harga, cuma kita tak tahu bilangan. Sebab itulah dia letak M, bilangan. Kiranya kita nak jual kek tu, kita kena tahu bilangan. Kiranya Kak Suzy ni kena tahu berapa bilangan kek coklat dia, berapa bilangan kek keju yang dia jual, untuk nak kira dia punya harga jualan tu. Jadi mula-mula kita kena keluarkan macam mana kita nak kira harga jualan tu. Kiranya semua harga jualan untuk 2 kek tu, kamu kena fikirlah, kena fahamkan. Okey, situasi dia kamu kena faham macam mana benda tu nak terjadi. Okey, kiranya dengan bilangan kek coklat, kiranya nak kira jumlah harga untuk kek coklat tu adalah dengan darabkan dengan harga dia. Kiranya kalau kek coklat beli 2, darab 2 kan, dapat RM6. Kalau kek coklat tu beli 3, darab 3, RM9. Macam tu. Cuma sekarang ni kita tak tahu berapa dia beli, sebab tu dia bagi M dengan N ni. Bilangan dia jual tu tak tahu berapa jumlah tu. Okey. Sama juga dengan bilangan kek keju, sama je, kena darab dengan harga untuk dapatkan jumlah jualan bagi kek keju. Jadi tambah dua-dua jualan bagi kek coklat dengan kek keju ni, baru dapat harga jualan semua dia. Faham tu? Yang ni kamu kena fikir. Kena fikir jual-jual ni, kiranya kamu menjual tu, kiranya total tu, harga jualan tu, jumlah besar dia tu kena tambah. Satu kek coklat, satu lagi bilangan kek keju dijual. Tambah dua-dua ni, dapatlah jumlah harga jualan tu. Cuma dalam matematik ni, dalam fokus utama dalam rumus algebra ni, kita nak bagi pendek, bagi senang nampak, bagi pendek, bagi benda tu nampak menyenangkan kita. Takkan nak tulis panjang-panjang macam ni kan. Harga jualan sama dengan bilangan kek coklat darab harga tambah bilangan kek keju darab harga. Panjang, susah. Buat pening je nak tulis tu pun pening, lagi pening. Jadi N potong ni adalah bilangan kek coklat. Sama dengan M, maksud dia sama dengan M ni, maksud dia nak kita ubah bilangan kek coklat ni kepada M, dalam bentuk M. Ingat tak? Kiri kanan dia mesti sama. Kalau M tu 4, bilangan kek coklat pun 4. Maksudnya begitu. Maksudnya dia punya seimbang lah. Tu boleh sama dengankan N dengan M ni. Jangan pening lah kenapa pula sama dengan macam ni. Okey. Jadi harga jualan dia, ganti bilangan kek coklat tu M darab RM3, bilangan kek keju pula N darab dengan 6. Okey, dapat 3M. RM ni buanglah saja, tulis tu harga kan. Nak buang pun tak apa, tak kisah. Okey, buang. Okey, dapatlah 3M tambah 6N. Itu jawapan dia. Okey, M darab 3. Nak tak sebenarnya tak payah tulis M3 macam pelik pula kan. Biasanya perkali tu duduk depan. Ingat macam yang cikgu tunjuk yang dekat yang sini ni, perkali tu biar duduk depan, jangan perkali duduk belakang. Boleh tapi nampak macam pelik. Nak buat tu biar nampak macam lagi lagi sistematik lah, lagi nampak macam lagi kemas. Biar senang kita tengok, biar nombor tu kat depan, barulah huruf kat belakang sikit. Dia punya pun boleh ubah tu. Okey, tambah dengan N, dapatlah harga jualan. Cuma kat sini cikgu cakap tadi pasal matematik ni dia nak pendek kan. Nak pendek kan, jadi tak perlulah tulis panjang-panjang harga jualan ni. Tapi sebab dalam soalan dia tak bagi nak samakan dengan huruf apa. Tadi kat dalam soalan ni cikgu samakan dengan huruf Z lah. Ikutlah cikgu nak letak huruf apa pun. Kamu pun ikut kamu lah nak letak huruf apa pun. Jadi letaklah Z. Sini cikgu saja letak terangnya tu. Jadi atas diri awak sendiri nak samakan dengan huruf apa. Kiranya pun boleh ubah tu huruf apa. Janji awak faham apa yang awak tukar. Jadi yang duduk depan ni barulah yang dipanggil perkara rumus. Yang M dengan N ni itu pun boleh ubah.
Okey, faham tu. Pemboleh ubah dengan perkara rumus tu kena faham apa yang dia nak. Jadi perkara rumus ni yang depan. Yang depan ni yang dia nak itulah perkara rumus. Jangan tertukar dengan pemboleh ubah tu. Tapi dia boleh ditukar-tukar. Nanti kita nak belajar pasal menukarkan perkara rumus tu, kita tengok macam mana dia tukar perkara rumus tu macam mana. Jadi pemboleh ubah pula dia. Okey. Yang seterusnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia tak bagi ayat panjang-panjang. Yang ni lagi senang lah sebab nampak gambar tu kan. Lagi simple, lagi mudah, lagi apa ni, lagi ni lah, lagi kamu senang faham lah nak buat soalan tu. Okey. Dia tunjuk satu gambar ni. Okey, dia ada ni pemberat ni lah, pemberat ukur berat ni. Jadi macam cikgu cakap ni, kita ni ada keseimbangan ni kan, penimbang yang nak bagi seimbang kiri kanan dia tu. Okey, ni kiri dia, ni kanan dia. Okey. Kita boleh buat satu perkara rumus. Satu perkara rumus yang kita boleh tulis. Okey, yang belah kiri dia apa? Okey, belah kiri dia y kg. Tulislah y saja, jangan tulis kg sekali. Nak tulis kg sekali pun tak apa, tapi bolehnya tak payah pun tak apalah, unit tu. Ni bukan sebenarnya fizik kita belajar, kita belajar matematik je dulu. Okey, matematiknya, okey, sebelah kiri dia ada apa? Y. Okey, y. Kita tulis sama dengan okey, 1 2x dengan x. Akhirnya dalam satu pemberat ni kita kena buat apa? Dengan berat-berat ni. Kita kena tambah je lah, tak payah darab ke apa, sebab dia bukannya apa ni, kena kalikan kena apa ke, kita just letak je. Kita nak letak atas penimbang, kita tambah je lah kan, kita tambahkan berat atas penimbang, kiranya tambah. Jangan pergi darab, tolak lagi lah. Kiranya kalau kita ambil daripada penimbang tu, buat keluar, baru tolak. Ini barulah tambah. Jadi 1 tambah 2x tambah x. Jadi kat sini ni cikgu nak tekankan ni, ni yang ujung ni 2x tambah x. 2x tambah x tu, kemudian ingat 2x tambah x. X ni berapa nilai dia? Ingat yang sebenarnya depan x ni pun ada nilai, dia 1x sebenarnya. Dia 1x. Kiranya tapi x sahaja tu pun dah macam 1x lah. Kiranya kita tak payah tulis 1x macam tu, lagi susah nak tengok kan. 1x lah bagailah, cuma tulis x sahaja. Takat tu lah awak kena faham. Kiranya dia ada nilai dia juga. Jangan cakap tak ada nilai, macam mana nak 2x tambah x jadi 3 cikgu. Dia ada nilai lepas tu 1. Kiranya 2 tambah 1 3, jadi 3x. Dia lain dengan 2x darab x. Itu lain. Kena faham. Nanti cikgu tegangkan balik yang tu, cikgu tekankan lagi, supaya kamu tak tukar bila tambah dengan darab tu. Tolak darab bagi tu kena faham satu-satu macam mana dia boleh jadi 1 tambah 3x. Okey, bagi kat sini pula ni, jawapan last dia ni kamu boleh tulis juga dalam bentuk y sama dengan 3x tambah 1. Boleh tulis juga dalam bentuk macam ni. Akhirnya kita dah saja nak bagi sistematik, nak bagi dia nampak lagi lawa, lagi senang kita nak faham. Jadi 3x ni kita bawa ke depannya. Laginya masuk dia sama tu tak apa. Tak apa nak tukar-tukar apa ni, tukar-tukar tempat dia. Tapi kita kena faham sebab kenapa kita tukar tu. Kenapa kita tambah juga kat sini. Akhirnya sebab nilai 1 ni pun adalah positif. Kiranya kita tak payah tulis positif lepas tu tambah depan tu. Kiranya tinggalkan kosong tu, maksudnya dia positif. Kalau dia negatif, lain jadi dia kalau kita nak tukar 3x ni datang depan. Kena faham situ tu, kena betul-betul ingat tu, tambah tolak darab bahagi dalam rumus algebra ni, jangan tertukar. Jangan bila tukar tu apa yang dia boleh terkesan daripada cara kita tukar tu. Ingat, jangan nak main tukar je. Kadang-kadang memanglah simple, cikgu cakap senang, 3x ni buat main depan, tambah 1 apa semua tu. Jadi kita tengok pula kenapa 1 ni boleh jadi tambah juga. Macam tu. Kena ingat tu, yang dia punya depan ni kiranya tambah 3x ni adalah dia punya tambah ni, positif ni, kepunyaan kepada rumus yang di belakang dia.
Kiranya bukannya tambah saja. Kiranya tambah ni adalah dia nak nak cakapnya bahawa 3x ni adalah nilai yang positif. Kena faham situ tu. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah macam mana daripada situasi tu kita nak keluarkan rumus tu. Rumus tu kita dah tahu kita nak keluarkan macam mana kita punya rumus. Okey, sekejap Okey. Perkara rumus kita dah tahu. Perkara rumus tu macam mana. Daripada situasi tu kita dah tahu dah kat mana perkara rumus tu. Jadi aku cakap yang perkara rumus tu dekat Z ni, yang depan ni. Cuma sekarang ni kita nak tahu macam mana kita nak tukar perkara rumus tu pula. Macam mana kita nak tukarkan perkara rumus ni jadi yang lain. Yang lain, menukarkan, kita nak tukar-tukar jadi antara pemboleh ubah dengan perkara rumus tu. Biar dia pula, pemboleh ubah dia tu pula yang menjadi perkara rumus, bukannya yang asal. Akhirnya Okey, semuanya macam ni. Okey, nak menukarkan perkara rumus, kita tahu rumus tu macam mana dulu, dia punya bentuk tu, nak menukarkan dia tu. Okey, sekarang ni contoh dia sini. Bukan contoh lah, ni sekadar macam satu informasi lah, macam tu. Okey, untuk perimeter segitiga sama kaki ni, segitiga sama kaki, ingat macam mana dia punya perimeter. Okey, nak cari perimeter. Okey, perimeter. Kan sisi tambah sisi tambah juga lebar. Itu adalah nak cari, sebenarnya kita nak cari Okey, cara kita nak cari ni kan. Putih pula dia ni. Okey, cara kita nak cari perimeter bagi segitiga sama kaki ni adalah dengan apapun mana-mana segitiga, perimeter bukannya keluasan ke apa. Ingat tu perimeter. Okey, perimeter kena tambah semua sisi ni. Okey. Sisi 1 tambah sisi 2, sisi tambah juga dengan dia punya kaki ataupun lebar lah. Kaki pun boleh lah, kaki dia. Okey, kita akan dapat perimeter dia. Okey, kan macam cikgu cakap tadi. Cumanya kita sekarang ni kita nak samakan sebutan tu dalam perkara rumus supaya lagi senang nampak, lagi senang kita nak masukkan nilai nanti apa semua, lebih senang kita faham. Kalau nak tulis dalam sisi lebar kaki ni jadi macam lagi serabut, lagi panjang. Panjang, betul tak? Betul lah yang diukapkan sini cikgu tulis P sama dengan A tambah 2B. Okey, sekarang ni kamu boleh faham tak, boleh tahu tak dia punya dia punya apa yang dia nak tu, apa yang dia perlukan tu. Sebab perimeter panjang, kita pun, cikgu pun tukarkan dia dalam sebutan algebra P sahaja. Senang, P, mudah saja, pendek. Lagi padat. Okey, sama dengan sisi. Okey, untuk segitiga sama kaki ni, dia punya sisi sini ni, yang tepi ni, dia sama. Okey, dia sama. Sebab itulah dia jadi 2B. Dia letak 2B. Okey, 2B tambah 2B. Ingat tu kenapa jadi 2B? Sebab dia 2 kali darab. Ini sama kan, 2 darab B ni, yang satu sisi ni adalah B. Tambah B jadi 2B, B tambah B jadi 2B, ataupun 2 darab B. Jadi 2B juga. Kena faham tu, 2 darab B dengan B tambah B. Bukannya 2 tambah B. Lain tu, B tambah B dengan 2 darab B. Sama je dua-dua tu. Okey, so tambahlah dengan lebar dia bawah. Jadilah A tambah 2B. Nak tulis 2B tambah A pun boleh. Mana-mana yang kamu sukalah. Mana-mana yang kamu faham. Tapi cuma ingat yang cikgu cakap tadi, bila nak ubah kedudukan tu, kita kena tahu dia punya nilai-nilai dia punya tu. Kalau dia positif semua dua-dua, senang tukar. Kalau dia negatif pula, macam mana dia tukar. Kena ingat yang tu. Okey, seterusnya
Kita nak belajar macam mana nak tukar perkara rumus ni. Okey. Nak tukar perkara rumus ni, yang pertama sekali cikgu nak ajar yang macam ungkapan algebra punya definisi boleh cakap. Dua atau lebih ungkapan algebra dalam dalam bentuk tambah tolak dan darab bahagi. Okey. So, jadi sekarang ni kita nak ungkapkan perkara rumus ni, cikgu bagi sama je bentuk dia, cuma yang beza dia punya ni je dulu. Dia punya operasi je, tambah ni tolak, bukannya tanda berhenti tu, darab, okey, dengan bahagi. Okey. Cuma sekarang ni yang pertama sekali, okey, tambah. Okey, nak tukarkan perkara rumus tambah. Okey. Soalan dia bunyi macam ni. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Okey, sebagai perkara rumus. Okey. Ungkapkan M. Kiranya dia nak M menjadi perkara rumus. Okey, tengok sini. Atas kali ni, sekarang ni untuk soalan ni, dia bagi bentuk ni. Dia adalah bentuk yang dia bagi. Soalan dia bagi tu macam ni. Yang atas kali ni. Okey. Dia bagi macam ni. Okey, dia cakap Q sama dengan M tambah P. Sekarang ni perkara rumus dia adalah Q. M dengan P ni adalah pemboleh ubah. Sekarang ni dia nak M tu jadi perkara rumus. Okey, kiranya M tu yang nak datang duduk depan seorang-seorang. Ingat tu, yang perkara rumus ni yang duduk depan belah kiri seorang-seorang. Belah kanan duduk seorang-seorang pun boleh juga, cuma lagi sistematiknya, lagi senang kita nak standardize semua, senang kita faham. Biarlah perkara rumus ni yang duduk seorang-seorang depan belah kiri. Senang sebab dia seorang-seorang kita tu. Okey, sekarang ni cara dia nak tukar adalah untuk yang operasi tambah ni. Okey, sekarang ni faham tak yang kedua ni? Tengok ni macam mana ni. Dia sama je, kiranya kiri dan kanan. Tengok ni, tutur cikgu ni, kiri dan kanan ni. Kalau kita swap kiri dan kanan cikgu ni pun sama je, tetap ada 5 jari, betul tak? Kiranya kamu boleh tukar, sama je. Belah sini kiri, 5, kiri kanan 5 jari. Kiri kanan sini pun 5 jari. Okey, sama. Kalau nak tukar sama suka macam ni, boleh. Tak ada masalah. Jadi bentuk dia tu dikekalkan. Sebab kenapa cikgu tukar ke depan? Sebab cikgu cakap dah, belah depan ni cikgu nak tukar perkara rumus tu. Tapi yang kiranya yang belah nak jadikan M tu sebagai perkara rumus, cikgu datangkan M tu ke depan. Biar senang. Ya, kiranya M tu dah ada kat depan siap-siap. Cuma nak buang apa yang tak nak dengan M tu sekali je. Macam tu. Kita nak buang, kita nak biarkan M ni duduk seorang-seorang. Okey. Untuk jadikan M ni duduk seorang-seorang, yang masalah dia duduk kat mana? Masalah dia duduk dekat yang tambah P ni. Kita nak hilangkan tambah P ni. Ingat, tambah ni adalah kepunyaan P ni. Ingat, bukannya saya saja je dulu tambah situ tu. Kiranya kepunyaan P ni. Okey, kita kena faham macam tu. Okey, sekarang ni kita nak hilangkan P macam mana? Okey, contoh dia macam ni. Okey, jari lagi macam ni. Okey, kan dia cakap belah kiri belah kanan sama. Kalau cikgu nak hilangkan satu benda tu, nak hilangkan tambah P, cikgu tolaklah satu, betul tak? Tolak satu. Okey, tolak satu. Jadi dah sini dah tinggal 4. Dah sini pula. Macam mana? Kalau belah sini pun cikgu tolak satu, belah sini pun cikgu kena tolak satu supaya dia jadi seimbang. Ingat matematik ni nak jadikan seimbang kan dia punya belah kiri dan kanan tu. Okey, nampak? Jadi dua-dua pun dah sama dah. 4 dua belah. Okey, cikgu tolak satu belah sini, satu belah sini. Okey, maksud dia apa-apa yang terjadi dengan belah kiri belah kanan ni, dia mesti pergi sekali dia punya kejadian tu. Okey, kalau awak tolak belah kanan satu, belah kiri pun kena tolak. Sama. Kalau tambah belah kanan, tambahlah belah satu. Darab belah kanan, darablah belah kiri tu. Kalau bahaginya belah kanan, bahagilah belah kiri tu. Sama. Dia tak boleh nak tak sama, kena sekali kan. Okey, sebab itulah bila macam tambah P, apa yang boleh dapat jadikan kosong P ni? Macam satu kan positif satu. Macam mana nak hilangkan satu? Kita kena tolaklah dengan satu kan. Kalau nombor kan, satu positif satu, nak tolak jadi kosong, nak jadikan kosong, kena tolak lah. Tolak, hilang, jadi kosong.
sama juga dengan P. P nak hilangkan P, kenalah tolak dengan P. Lepas tu cikgu tolak dengan P. Okey, P tolak P, hilanglah, jadi kosong lah, hilanglah. Jadi cikgu cakap tadi, belah kiri kalau tolak P, sama, belah kanan pun kena buat juga tolak P. Dia sama, belah kiri buat, belah kanan buat, sama-sama, baru seimbang. Pun tolak P. Jadi, maka nak jadikan M perkara rumus, okay, M dah ada seorang-seorang, okay, cukup. Dah jadi sifat dia untuk jadi perkara rumus. Okay, Q tadi dah tolak dengan P, okay, jawapan dia jadi Q, M sama dengan Q tolak P. Macam tu. Okay, untuk tolak pula, okay, sama je, awal-awal dia sama je. Okay, macam ni dia punya bentuk. Sama juga macam cikgu cakap tadi, cikgu nak tukar perkara rumus tu biar datang belah depan. Okay, tukar, swap je dia punya tempat tu. Boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni cikgu negatif. Macam mana pula negatif cikgu? Negatif ni kalau dulu-dulu cikgu selalu ajar sekolah rendah, negatif ni ibarat kita hutang orang, hutang. Okey, macam mana kita nak lasaikan hutang orang tu? Kalau kita hutang orang dengan orang RM1, kita kena bayarlah kat orang tu RM1. Kiranya kita kena tambahkan dekat orang tu, sebab kita dah pinjam duit dia, kita kena tambah kat orang tu balik RM1. Barulah kita tu kosong, kita tak ada hutang orang tu. Sama. Konsep tolak ni, negatif ni. Ingat negatif ni kepunyaan P ni kan. Okey. Sekarang ni P ni berhutang. Macam mana nak lasai hutang dia? Tambahlah P. Kiranya dah hutang orang RM1, kena bayar balik RM1, kena tambahlah 1. Betul tak? RM1. Sama juga dengan P. Tambahlah P. Tambahlah P. Jadi hilanglah, tak adalah dia punya hutang tu. Maka jadilah M seorang-seorang. Yang belah kanan pun sama. Dah tadi belah kiri tambah P, sama. Belah kanan pun kena tambah P. Jadi Q tambah P. Macam tu. Dah lawa lah tu. Dah jumpa dah jawapan dia untuk ni. Cuma dah sekejap lagi cikgu nak tunjuk macam mana bentuk-bentuk dia semua ni. Ini nak bagi faham konsep dia. Faham dia punya cara dia tu, cara sebenar dia. Kiri dan kanan kena seimbang. Apa kiri buat, kanan buat. Apa kanan buat, kiri buat. Macam tu. Sama juga yang ni, darab. Ingat ni, MP ni, M darab P. Cuma kita tak tulis dia, darab tu. Takkan tulis semua panjang-panjang kan. Kiranya senang. MP tu M darab P. Ingat, yang dekat-dekat rapat tu darab. Bukannya dia cuma kadang-kadang dia boleh pergi sekali apa semua. Itu kena faham. Okey, sama je step yang kedua je, cikgu nak datangkan M tu ke depan, tukar je. Okey. Untuk darab P pula, macam mana kita nak hilangkan P tu kalau M darab P. Yang ni kamu kena recall balik chapter 2 dulu. Chapter 2 dulu kamu tu, kamu kena ingat balik tentang pasal perfaktoran, pasal potong-potong tu. Kamu panggil potong-potong tu. Kalau ada P kat atas, ada P kat bawah, bahagi P, kiranya boleh potong. Kiranya macam samalah bentuk. Kiranya darab P kenalah bahagi dengan P. Barulah P tu hilang, barulah boleh potong. Yang tu kamu kena ingat. Kiranya okey, dah buat ni, potong. Macam ni, ingat tak? Yang dekat chapter 2 tu, kiranya kamu buat satu bahagi dengan P. Kira darab ni kena bahagi dengan P. Barulah dapat dia punya tu, dia punya ni M saja. Barulah P tu hilang. Sama tempat belah kiri kita pun dah bahagikan dengan P. Okey, belah kanan pun kena buat apa? Kena bagi dengan P jugalah. Kena bagi dengan P juga. Okey, sama. Jadilah jawapan dia M sama dengan Q per P. Bahagi dengan P. Per ni bahagilah ni, yang garisan ni. Benda ni jangan cakap tak tahu pula apa benda ni. Bahagi. Benda tu pun bahagi. Okey, seterusnya bahagi. Untuk bahagi pula. Okey, sekarang ni bahagi. Bentuk dia bahagi. Nampak ni ada per ni. Simbol bahagi ni. Okey, semuanya sama je. Yang kedua dia kita swap dia punya tempat. Lepas tu okey, sama je macam tadi. Untuk yang darab, kita letak P kat bawah supaya kita boleh potong dia, kita boleh bahagi dia. Darab P semuanya. Kalau benda tu dah bahagi,
Kita letak P kat atas sebab P dah tak ada. P dah ada kat bawah. Kita letak P kat atas. Kita darab P kan. Kira MP. Jadi macam bentuk macam ni juga MP ni bila kita darab dengan P. Belah kanan pun sama. Kita darab dengan P. Jadi P darab P ni sama je. Kira konsep dia sama je macam belah sini ni. Sama je. Kira tambah dengan tolak konsep sama. Darab dengan bahagi konsep sama. Potong. Yang ni konsep potong lah. Bahasa mudah dia konsep potong. Kiranya belah kiri kamu dah darab dengan P. Belah kanan pun darab dengan P. Jadi M sama dengan QP. Faham tu cakap tu. Kita kena tengok dia punya basic dia tu sebenarnya. Okey, nak cakap pasal benda tu lagi. Okey, nak tengok sini. Tengok tak baris kedua dengan baris yang last ni. Sebenarnya semua kamu tengok. Sebenarnya satu lagi konsep, satu lagi senang faham lah sebenarnya. Nak macam bila kamu dah sebenarnya kita kena ajar benda yang konsep. Perkara yang sebenar. Jangan main ajar je apa yang kamu perlu terima je. Itu tak betul kan. Jadi benda yang kamu kena terima je. Kamu tak faham konsep seimbang-imbang ni, cuma tengok sini. M tambah P sama dengan Q. Sebelah sini pula M sama dengan Q tolak P. Kalau cikgu dulu dia ajar cikgu dulu, dia tak ajar macam step ni. Nak kena seimbang-seimbang ni dia ajar je nak bagi senang. Okey, nampak ni tambah P. Dia cakap, okey, bawa pergi kira kamu dah lintas simbol ni. Jadi dia punya simbol positif jadi negatif. Kiranya bila masa dia kamu nak bawa ni melintas dia untuk pergi belah sini, dia jadi negatif. Yang positif jadi negatif. Sebab tu lah jawapan dia jadi negatif. Itulah belah sini jadi negatif. Sama juga belah tolak ni. Bila kamu dah bawa negatif P ni melintasi sama dengan ni, jadilah tambah P. Macam tu. Untuk tambah tolak ni macam tu. Kira paling senang lah. Kira kalau tambah nak pergi belah sana, dia ditolak. Yang tolak dia lintas pergi belah sana, jadi tambah. Macam tu. Yang untuk darab pula, yang darab tengok asalnya P ni duduk kat atas dengan M. Tapi bila jawapan akhir dia P duduk kat bawah. Sama juga dengan bahagi. Bahagi awal-awal P ni duduk kat bawah. Bagi tindakan P ni duduk kat atas. Akhirnya untuk darab dengan bahagi, bila benda tu duduk kat atas, kiranya duduk seorang-seorang, kita bawa pergi ke bawah. Bila dia melintas dia jadi bahagi. Awal-awal dia darab, dia lintas dia belah kanan jadi bahagi. Yang bahagi pula dia lintas belah kanan jadi darab. Macam tu. Itu kira benda paling senang lah bila konsep kamu dah faham. Konsep yang potong-potong, konsep kena tolak, belah kanan kena tolak, belah kiri kena tolak, kamu dah faham konsep tu, boleh pakai. Yang macam nak bawa ke kanan ni, tapi benda tu bahaya. Itu bahaya je cakap. Nanti kamu susah takut kamu tersalah bawa. Bila kamu jumpa rumus yang lagi kompleks daripada ni, kamu tersalah. Jadi kamu kena fahamkan macam mana belah kanan belah kiri ni kena seimbangkan, kena tolak tambah darab bahagi dia tu. Okey, dah faham tak tu? Okey. Yang keduanya, okey, ni imbas kembali lah dulu. Imbas kembali, benda yang cikgu dah cakap tadi, imbas kembali. Okey. Perkali bagi perkara rumus mesti bernilai 1. Okey, ingat tak? Okey. Kiranya semua ni M ni semuanya berapa? Dia kiranya perkali dia 1. Kiranya 1M, 1 darab M. Macam tu. Cumanya kita tak tulislah 1M tu. Kiranya M sahaja tu adalah 1. Kira perkali dia adalah 1. Faham tu? Tu bagi kiranya jawapan dia perkali tu mestilah tinggal bernilai 1. Bukannya kalau M tadi ada 2 depan dia. Kena hilangkan 2 tu juga, barulah jawapan tu jadi betul. Bukannya 2M tapi sebenarnya M. Dan perkara rumus sebaik-baiknya ditulis di sebelah kiri persamaan. Kiranya
kamu kena faham. Perkara rumus ni, kira macam cikgu cakap tadi, seelok-eloknya tulis di sebelah kanan, sebelah kiri. Di sebelah kiri. Tapi cikgu cakap tadi nak tak belah kanan pun boleh juga. Kalau jawapannya kamu nak letak dalam Q per P sama dengan M, boleh juga. Tapi seelok-eloknya letaklah di sebelah kiri persamaan. Lagi nampak sistematik itu. Okey, yang ni berkenaan pasal tadi cikgu terangkan pasal tambah tolak bahagi. Cuma sekarang ni nak terangkan pasal kuasa 2. Macam mana nak hilangkan kuasa 2. Macam mana nak nak seimbangkan kuasa 2. Macam tadi tolak darab bahagi. Kiranya kamu tahu apa yang kamu kena buat. Okey, untuk kuasa 2 macam mana pula? Kena ingat ni, yang ni. Kena tengok balik macam mana. Ini 3+1 punya matematik ni kamu kena ingat. Okey. Yang ni adalah properties dia. Dia punya dia punya penggunaan tu kena ingat. 1 darab P sama dengan P. Macam cikgu cakap tadi, untuk perkali bagi perkara rumus ni. Sebenarnya P tu adalah 1 darab P. Dia ada nilai dia 1. Kalau negatif 1 darab P jadi negatif P. Ingat sebab negatif 1 kat depan tu. Darab tak payah tulis. Sambungkan terus. Ingat tu, jangan terpinga-pinga lagi kalau jumpa bentuk macam tu. Kalau bentuk NP apa semua tu. Okey, kalau kosong darab P, okey kosong lah. Ini semua tahulah. Okey, yang ni 1/3 darab P sama dengan P per 3. Yang ni asas ni. Yang ni kalau tak ingat ni memang out lah. Memang kena recall balik apa semua yang kamu dah belajar tu. Okey. Okey, yang ni lagi. Next. Okey, yang ni macam cikgu cakap tadi, yang kuasa 2 tu kan. Okey, ni cikgu nak terangkan secara ringkas pasal yang berkuasa 2 ni. Okey, ni soalan A dia bagi Q sama dengan Okey, P. Punca kuasa 2 P. Jadi ni punca kuasa ni, simbol ni punca kuasa yang kena ingat tu. Okey, samalah tadi cikgu nak jadikan P ni sebagai perkara rumus. Okey, cikgu letaklah P ni sebagai perkara rumus cikgu. Okey, P letak di depan belah kiri seelok-eloknya kan. Kalau nak buat straight daripada sini pun boleh, cuma seelok-eloknya letak belah kiri perkara rumus. Okey, macam mana nak hilangkan nak bagi hilang, kan nak tinggalkan P saja. Nak hilangkan punca kuasa 2 ni, apa kita kena buat? Kita kena darab dengan kuasa 2. Kita kena kuasakan 2 dia tu. Yang ni properties daripada kuasa 2 punya pembelajaran lah dulu kepada catatan 1. Kiranya kalau ada punca kuasa 2, kalau kuasakan 2 atas punca kuasa tu, jadi hilang, jadi boleh potong. Boleh potong, jadi P tinggallah berseorangan. Jadi ingat, tadi kamu dah kuasakan belah kiri, kuasa 2 kan belah kiri pun kena kuasakan belah kanan. Jadi Q kuasa 2. Kena ingat tu. Kena ingat tu macam mana dia punya pergerakan tu. Okey, sama juga dengan B ni. B pula S sama dengan P kuasa 2. Tukar P kuasa 2 datang ke depan, datang belah kiri. Nak bagi dia perkara rumus, duduk belah kiri. Lagi cantik. Okey, samalah tadi. Sekarang ni kamu ada sebenarnya kuasa 2. Macam mana nak pula ni, salah ni. Okey. Macam mana nak hilangkan kuasa 2? Nak hilangkan kuasa 2 sama je, letak punca kuasa 2, jadi kamu kuasa 2 tu pun hilang. Kamu tak percaya, kamu tekan kalkulator, kamu tak faham properties dia lagi. Kamu tulis macam 2 kuasa 2. Lepas tu kamu letak sekali dia punya punca kuasa tu. Tengok dapat 2 ke tak balik. Mesti dapat 2 balik. Ini dia punya properties dia, kamu kena ingat. Bila nak hilangkan kuasa 2, letak punca kuasa 2. Nak hilangkan punca kuasa dia, letak kuasa 2 ke atas. Tapi ingat tu kena letak tu dekat mana. Kat mana dia punya tempat letak tu. Supaya boleh potong. Okey.
Okey, ni tersalah ni. Okey, ni tersalah. Ni kena letak punca kuasa jaga tersalah ni. Okey, dah belah kanan tu dah dipunca kuasakan, belah sini pun kamu kena ni lah. Sekejap. Kena letak. Gitu. Kena letak punca kuasa 2. Okey. Okey gitu. Kira belah kanan kamu dah, belah kiri kamu dah letak punca kuasa, belah kanan pun letaklah punca kuasa tu. Jadi jawapan dia P sama dengan punca kuasa 2 S. Macam tu. Nampak tu. Okey. Okey, maka dengan cikgu dah ajar apa ni? Sekarang ni dah habis dah. Bukannya habis, kira tak habis lagi, masih ada lagi nak menentukan nilai pun boleh ubah. Tapi yang ni cikgu ingat cikgu nak buat video lain lah. Cikgu nak buat video tulis dengan atas kertas tangan macam tu, atau adalah nanti cikgu buat lagi video lain. Tapi slide ni cikgu buat semua untuk chapter 3. Tapi sekarang ni cikgu belajar sampai perkara rumus ni dulu untuk minggu ni. Yang minggu depan insya-Allah cikgu bagi video untuk menentukan nilai dengan tulisan tangan, lagi senang nampak, lagi senang faham bila cikgu dah tulis tangan. Daripada ni ada downside dia juga pakai slide ni. Okey, cikgu akan ajar macam mana nak masukkan nilai pula dalam rumus kamu ni. Nak jadi ada apa ni? Ada nombor pula keluar dia punya jawapan. Tak naklah duduk-duduk dalam huruf-huruf saja ni, pening. Kamu tak suka. Jadi masukkan nilai baru lagi nampak. Baru lagi nampak. Okey. Okey, kita ada kesimpulannya untuk hari ini. Okey, kita dah belajar apa benda? Kita dah belajar 3 benda ke apa benda dah hari ni. Kita dah belajar dalam 2 benda. Dia dah belajar 2 benda hari ni. Pertama kali kita dah tahu macam mana nak membentuk rumus daripada situasi. Okey, daripada situasi tu keluarkan semua informasi yang dia bagi. Okey, kita tulis apakah dia punya informasi dengan dia punya rumus. Jadi kita boleh bentuk rumus. Okey, yang tu pertama kita belajar hari ni. Yang kedua, bila dah tahu cara tulis rumus, cara ni kita nak tukarkan perkara rumus. Okey, ni pun nanti cikgu bagi video cara soalan yang lebih kompleks, macam mana nak tukar dia, nak tukarkan perkara rumus tu macam mana. Lagi yang ni cikgu bagi paling senang yang ni. Bagi basic je dulu supaya basic kamu, asas kamu lebih kuat. Bila jumpa soalan yang lebih kompleks, kamu lagi faham. Jadi sedialah minggu depan mungkin cikgu akan bagi video yang ni lah, yang lain lah, yang buat soalan yang cikgu tulis atas kertas lah, lagi senang nampak. Okey. Jadi setakat tu hari ini. Jadi cikgu harap video ni akan membantulah kamu sedikit sebanyak dalam kamu nak fahamkan tajuk rumus algebra ni. Jadi bila kamu tak faham dengan video ni ada, harap dapat membantu kamu boleh tengok kali ulang-ulang. Jadi kalau masih tak faham lagi, boleh kontak cikgu secara terus. Okey, last kali cikgu nak cakap. Jadi kau mesti tengok, kalau awak semua tengok video hari ni, belajar-belajar cikgu, anak-anak adik-adik cikgu tengok video ni pada hari Rabu. Okey. Jadi Rabu, esok lusa dah puasa dah. Harap-harap semua bersedialah dengan puasa ni. Harap-harap puasa ni puasa yang jadi yang lebih bermakna lah, lagi dalam musim musim PKP ni. Banyak-banyakkan beribadat semua, yang ikut percayaan masing-masing. Jadi yang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.